المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bahagia Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, muhsinin, para alim ulama, barisan guru, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat jemaah yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat sekian kalinya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memberi kesempatan kepada kita nikmat kesihatan, lapang masa, sihat tubuh badan, untuk sama-sama kita teruskan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari redha Allah di atas muka dunia yang bersifat sementara. Tuan-tuan dan puan dikasihi rahmati oleh Allah taala, saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Abdul Majid. Baik, alhamdulillah. Jadi saya memilih pada malam ini untuk membaca sebuah hadis kursi, hadis yang ke-19 daripada 40 buah hadis kursi yang disusun oleh guru saya. Mudah-mudahan dengan hadis kursi ini sama-sama kita mengambil peringatan buat diri saya terutamanya dan juga kita yang mendengar, insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darinil amin wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu fin nari. Maksudnya, kebesaran adalah selendangku, yakni selendang Allah, dan keagungan adalah kainku. Sifat kebesaran dan juga sifat keagungan Allah dikatakan sifat kebesaran Allah diumpamakan selendang Allah. Sifat keagungan itu adalah kain yang menutupi diri Allah Subhanahu wa taala, bukannya kain yang macam kita duk ingat duk balut Allah tu, tak boleh. Itu mujassimah pula. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Semua perumpamaan. Sesiapa yang mengambil salah satu daripadanya, yakni siapa-siapa yang bersifat di atas muka dunia ini dengan sifat besar diri, meninggi diri, megah, takabur, yang mana itu merupakan sifat Allah, maka kata Allah Ta'ala, akan aku campakkannya ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abi Daud dan juga Ibnu Majah serta Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala anhum. Jadi antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kebesaran dan keagungan. Dua sifat ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang layak dan berhak memilikinya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam serba kelemahan. Kita diciptakan dalam serba kelemahan. Kena ingat tu, tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, kita diciptakan dalam serba kelemahan manusia. Tidak sepatutnya kita merebut atau mengambil sifat ini. Yang mana? Sifat megah diri, sifat tinggi diri, sifat agung, kemegahan. Ini adalah sifat Allah. Dengan erti kata yang lain, kita tidak berhak sama sekali bersifat dengan kedua-dua sifat tersebut. Sayyidatina Nafisah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, kaifa yatakabbaru man awwaluhu nutfatun madhiratun
wa akhirahu jifatun qadiratun wa huwa fima bainahuma yahmilu qadratan. Bermaksud bagaimana boleh rasa bangga. Ini dikatakan bukan hadis, ini merupakan asar kalam percakapan para sahabat. Kata Sayyidatina Nafisah radhiyallahu taala anha, seorang sahabat perempuan, kata dia, bagaimana boleh kita berasa bangga, ataupun bagaimana boleh rasa bangga seseorang yang permulaannya daripada setitis air mani yang busuk. Macam mana seseorang manusia itu boleh berasa bangga diri dia, sedangkan dia diciptakan daripada setitis mani yang busuk, dan kesudahannya menjadi bangkai yang kotor, dan antara keduanya, di antara kehidupan sehinggalah kematian, kemanapun membawa najis di dalam perut, membawa najis di dalam perut. Kata Sayyidatina Nafisah radhiyallahu taala anha, yang maksudnya secara umumnya, macam mana manusia itu boleh berasa besar diri, tinggi diri, megah diri dan sebagainya, semua itu adalah sifat Allah. Sedangkan kita ini bermula dengan percantuman dua benih lelaki, ayah dan juga ibu, yang sifatnya kotor, busuk, dan akhir sekali kita mati dan mayat kita anggota apa? Bangkai manusia ni, jenazah manusia ni paling busuk sekali. Lembu mati, kucing, anjing kena belah tepi jalan mati pun kita rasa busuk dah, apatah lagi manusia, jenazah kita busuk. Kita paling busuk sebab makan macam-macam kan. Apa yang boleh makan, sebat. Hak syubhat pun kita abuh, kadang-kadang hak alam pun pejam mata lah. Mana kan? Kita makan benda tu halal tapi sumbernya haram kan. Pejam, telan pi, ambil pi, sapu belakang kan, masuk belakang. Jadi di antara kehidupan dan juga kematian, kemana pun kita pergi, kita bawa perut kita yang mana di dalamnya ada najis. Kenapa manusia itu masih lagi sombong, bongkah, megah diri, besar diri, tinggi diri? Kenapa? Soalannya yang disebut oleh Sayyidatina Nafisah, kenapa? Kenapa? Sambung lagi. Ulama tasawuf juga berkata yang bermaksud, bagaimana manusia boleh sombong dan angkuh sedangkan mereka melalui lubang kencing sebanyak 2 kali. InsyaAllah tuan-tuan, ini kalam salafus salih, nak bagi peringatan kepada kita. Sebab sifat ini, Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang hinggap main dekat kita. Kita merasakan kita itu lebih baik daripada orang lain kan. Kita dah merasakan ibadah kita lebih daripada orang lain. Masya Allah, kadang-kadang ibadah yang Tuhan bagi kepada kita tu sebenarnya ujian untuk kita, bukannya suruh bermegah-megah kan. Tengok aku kan 3 hari sekali khatam Quran contoh, 3 tahun belum tentu habis juzuk kan. 3 kali Ramadan lah tak khatam-khatam juga kan. Lepas Ramadan lagi lah tak khatam kan. Jadi kadang-kadang kesempatan ibadah yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita laksanakan, kadang-kadang dia bukannya nikmat, rahmat, tetapi ujian bala. Ujian, sama ada kita nak bersyukur pada Allah ataupun sebaliknya. Kita akan rasa besar diri. Kata ulama tasawuf, macam mana manusia boleh sombong dan angkuh sedangkan mereka melalui lubang kencing sebanyak 2 kali, yakni sekali melalui kemaluan si bapa semasa berlakunya persetubuhan dengan si ibu, dan kali kedua melalui kemaluan si ibu semasa dilahirkan. Jadi tuan-tuan, kita kena buang sifat besar diri, tinggi diri. Kita ni kena perasan diri kita mai daripada mana, daripada apa kita diciptakan. Sebab itu di antara kaedah yang digunakan oleh salafus salih untuk kita buang sifat-sifat ini ialah kita melihat orang yang lebih bawah daripada kita, supaya kita sentiasa berada dalam perasaan syukur. Tengok orang yang lebih bawah, alhamdulillah, aku hak ada lah ni, alhamdulillah, cukup. Kalau kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, sama ada pangkat, kedudukan, kekayaan, kesenangan ataupun sebagainya, lebih daripada kita, kita takkan berasa syukur dan kita takkan pernah rasa cukup.
Itu kaedah salafus soleh, ya, meletakkan satu garisan, satu kaedah supaya kita ni nak berasa syukur sentiasa macam mana? Tengok orang yang lebih bawah daripada kita, akan rasa syukur. Alhamdulillah, tara ni syukur ni, insya-Allah, tabarakallah. Waktu tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, Adil Adha baru ni kan, Adil Adha baru ni, insya-Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala jemput saya ke Sudan. Saya ke Sudan bersama dengan Yayasan Amal Malaysia. Kami buat penyembelihan korban di Darfur, kawasan penempatan pelarian Darfur selepas berlakunya peperangan antara Sudan Utara dengan Selatan, maka pecah. Kami ke Darfur, kawasan penempatan. InsyaAllah, tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, hampir 200,000 orang yang ada rumah dan sebagainya. Jadi tak banyak mana dana yang dikumpulkan sebelum ke sana tu, tak banyak, dalam 700 ekor bahagi 300 lembu, 400 kharuf, sinis kambing. Kharuf ni sinis kambing, daging dia memang sedap tuan-tuan. Saya balik main Malaysia tunjuk gambar dekat kawan-kawan, dia kata dekat sini pun ada juga Ustaz. Kat sini kalau tak sembelih lagi ada kot dalam 2,000 lebih, nak semua naik dengan harga lembu. Sana 450 sekor kharuf, sedap, masya-Allah, dan besar, puas hati korban. Jadi bila kita ke sana tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, jadi mereka menganggap, mereka menyambut kita sebagai tetamu, dan kita melihat kehidupan mereka, masya-Allah, daripada segi struktur rumah. Ada nak kata rumah tak rumah, kotak tak kotak kan. Rumah kebanyakan buat daripada tanahnya dicampur dengan tep kaldai, tempek buat dinding dan sebagainya. Atap mana ada atap macam rumah kita ni tuan-tuan ni, tak ada, tutup dengan tu. Hak tu rumah satu hal lah, masjid. Sebut tentang masjid, masya-Allah, tabarakallah. Masjidnya biasa, asal macam hidup zaman para sahabat, zaman Rasulullah. Lantainya pasir tuan-tuan, lantai. Aircon jangan tanya, tak ada. Kipas pun tak ada. Subuh 36 darjah, tak panas mana, boleh tahan lagi lah. 10 hari saya di sana. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, walaupun sedemikian, setiap kali azan dilaungkan, tak pakai mic mana. Ada yang ada setengah masjid tu ada gendang panjang tu, katok. Azan tak sampai mana sebab elektrik dia jatuh. Elektrik pakai generator. Sebelah malam memang gelap lah. Sebelah malam kebanyakan gelap. Lepas daripada pukul 9 tu, tak ada apa lah. Mata tak ada pergerakan apa dah pukul 9. Sebab itu kawasan macam kita ni kawasan Eskom lah kan, kawasan askar jaga sedia, askar UN duk pantau sedia, sebab masih lagi ada kesan-kesan peperangan, orang yang tak puas hati dan sebagainya. Kami sendiri pun ke mana-mana di escort oleh tentera kerajaan dengan tentera UN. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya, masya-Allah, tabarakallah, yang nak dibandingkan dengan kita ni, dengan serba orang kata apa, selesa lah. Bagi saya cukup selesa. Subuh selesa, Zuhur selesa, Asar selesa, Maghrib, Isya lagi selesa. Kita duduk dalam keadaan selesa. Di sana, masya-Allah, tabarakallah. Ni di Darfur, tak cerita di Khartoum. Khartoum tu ibu negara. Walaupun ibu negara, jalan dia masih lagi berpasir. Ada tapi pasir. Nak abang kata ibu pasir boleh main bila-bila. Ibu pasir boleh main bila-bila kan. Tapi kalau di masjid di Khartoum tu, 4 hari kami duduk di Khartoum, masya-Allah, tabarakallah, kalau panas sikit lari masuk masjid lah. Masjid ada aircon, tapi aircon bukan aircon macam ni, aircon seketui. Dia buka aircon, dia buka kipas, rasa belakang lah, alhamdulillah lah, sejuk lah sikit kan, rasa nikmat, alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan mohon kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, walaupun kehidupan mereka di situ, di Darfur, kawasan perkhemahan ini, satu konsep kaedah yang mereka guna pakai, 5 orang seorang hafiz. 5 orang seorang hafiz. 5 orang seorang hafiz. 5 orang. Cara hafalan ma'had tahfiz di sana hampir sama.
Anak-anaknya masuk ma'had tahfiz, masya-Allah tabarakallah, seorang dibekalkan satu papan. Saya katakan saya bagi 2 papan ni. Besar ni, kalau bagi 2 besar. Dia ada dalam sejengkai suku dia punya lebar. Tinggi dia 1,5 kot. Kan? Ayat Al-Quran sebelum dihafal ditulis dengan kapok ataupun arang. Tulis baru mengapai ingat betul, baru pergi dekat syekh, mengapai depan syekh, depan guru, ngapai ingat betul, ambil kain basah padang, tulis pula 5 ataupun 10 ayat yang baru, tulis pula, tulis, baca, mengapai. Tak boleh ngapai, menghadap dinding, duduk pasir ujung-ujung. Lantai memang pasir pula, majoriti, kebanyakannya. Dinding ni tiang atas bubuh daun kayu. Tapi bila azan dikumandangkan, pakat keluar habis kok rumah, keluar penuh. Berbeza dengan tempat kita, kan? Berbeza dengan tempat kita. Syukur, masya-Allah. Syukur, tengok, masya-Allah. Barangkali mereka susah, mereka tak senang. Jadi pergantungan mereka pada Allah tu tinggi. Pergantungan mereka tu tinggi, masya-Allah. Dan kebanyakan pengajian di sana percuma. Allahu Akbar. Baiklah, kalau tuan-tuan nak ada anak-anak yang nak sambung ngaji, tak tahu masjid atau payah, jom masjid, pergi hantar Sudan. Pergi hantar di panas sikit je. Tak, duduk luar panas, duduk dalam sejuk. Kalau kat Khurtum tu, duduk dalam rumah sejuk, ada aircon dan sebagainya, rumah sewa dan sebagainya, dan belanja tak banyak mana. Belanja masih lagi berpatutan. Sebab kami Yayasan Amal rupa-rupanya bila ke sana merupakan sebuah NGO negara Islam yang pertama sampai di Darfur. Sebelum ni tak ada orang masuk, sebab itu kawasan perang, kawasan larangan. Bersama dengan satu NGO daripada Turki, Jansuyu, ataupun dalam istilah orang putih dia Water of the Life, kan, ataupun dalam bahasa Arab Ma'ul Hayat. Dia punya nama NGO dia Jansuyu. Jadi mereka ni memang yang menggerakkan bantuan-bantuan daripada wakil Turki. Mereka ni lah Jansuyu ni, semua mereka ambil. Mereka bawa 800 yang untuk dikorbankan, 800 ekor, 400 lembu, 400 kambing kalau tak salah saya. Pi 4 orang anak muda, semua budak-budak yang bawa buat kerja ni, budak-budak yang mengaji universiti di Khurtum, orang Turki tapi mengaji di Khurtum. Dia pakai anak murid yang ada di sana, pam duit masuk, kira percaya buat, insya-Allah, kan? Ambil nama-nama di Turki yang mana semua, buat mai, buat di Darfur, insya-Allah. Jadi orang muda belas-belasan tahun, 21, 19, 18, semangat dia train betul tu kan. Biasa mah happy kami hak muda 5 orang, hak lain tu turun tengok pegang ambil ni lah. Nak tangkap lembu, nak perbah lembu, gat kambing apa semua, kami 5 orang balik duduk rumah kira lena. Tak cakap banyak tak pisau basuh mandi, lena. Sejarah lembu sekong buat 4 orang. Tuan-tuan yang baru ni sembelih berapa ekor je? 7. Kami sekali tempat 20 ekor paling sikit dalam masa 4 hari. Lembu 3-4 orang duduk pijak sembelih, baik-baik lembu dah. Masya-Allah. Tak tahu lah hikmah dia apa. Tak faham. Kami seorang pijak kaki, tak kepala kita. Mula tak hati tengok arak sekali kita tiru lah. Kita tiru pengalaman. Kalau duduk ni nak sembelih tak ada can. Orang tua-tua lagi ada tak ada can lah nak sembelih, jangan harap dah. Dah kena kipas elok tu imam baru boleh sembelih. Kan? Jadi pergi di sana. Mai siapa orang ni pegang pisau ada pengalaman, mai sembelih. Kan, insya-Allah. Baik. Jadi, kaedah yang digunakan oleh ulama salafus soleh, nak merasakan, nak menempatkan diri kita sentiasa bersyukur, tengok orang yang di bawah, masya-Allah, tabarakallah. Baik, berkata Imam Ibnu Arabi yang mengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah, amat pelik orang yang takabur,
sedangkan dia mengetahui betapa lemah dan hinanya dirinya dan betapa perlunya dia kepada segala yang ada di sekelilingnya. Sesungguhnya satu gigitan dari semut dan serangga yang kecil sudah pun menyakitkannya. Kata Ibnu Arabi, Syekh Imam Ibnu Arabi mengata, macam mana manusia itu boleh takabur? Pelik semua lah. Sedangkan dia tu tahu kita ni, kita tahu kita lemah. Nyamuk ada pun tak selesa lah, nak tidur pun tak boleh lah, lemahnya kita. Tapi kadang-kadang sifat takabur tu ada, merasakan kita ni yang lebih perlu diutamakan, pandangan kita yang lebih baik daripada orang lain ataupun sebagainya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan kasih rahmati Allah Ta'ala, dengan semut, gigitan semut ataupun serangga sudah menyakitkan kita, macam mana kita boleh bersifat takabur? Yang mana takabur itu adalah sifat Allah, sifat bangga, angkuh, sombong, rasa diri hebat dan seumpamanya sangat-sangat dicela oleh agama, kerana ianya akan membuatkan seseorang itu akan menolak kebenaran yang disampaikan dan tidak akan tunduk serta patuh kepada ajaran Islam yang betul. Ini disebabkan pada mereka, sewaktu mereka tunduk kepada kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, akan merendahkan dan menjatuhkan martabat diri mereka pada pandangan orang ramai, walaupun pada hakikat yang sebenarnya ialah mereka akan menjadi lebih hebat dan dihormati apabila mengikut dan tunduk kepada kebenaran. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih rahmati Allah Ta'ala, daripada sifat bangga, angkuh, sombong, rasa diri hebat dan seumpamanya, natijah dah dia akan menolak kebenaran yang sampai padanya. Ni kita tak mau ni. Sekali benda tu benar, Allah Ta'ala sebut macam ni, Nabi sebut macam ni, perbahasan dengan ulama macam ni, benar, tapi sifat sombong, angkuh tu ada padanya, dia tolak kebenaran. Ayat Allah pun dia tolak, tak kisahlah. Dia akan utamakan nafsu, dia sudah mengawasi dia sudah menjauhkan, dia tak letak Allah dan Rasul di hadapan. Yang hadapan adalah matlamat. Matlamat menghalalkan cara apa kaedah Melayu kita ni, kan? Yang pasti objektif kita tercapai, macam mana pun tak apa, jadi sampai tepi, kan? Urusan apa hukum dari segi agama, haram ke, boleh ke, tak boleh ke, biar pergi. Janji matlamat kita sampai, buat pilah macam mana pun, janji kita dapat apa yang kita nak. Itu bukan ajaran Islam. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai orang Muslim mukmin ni, kita ni sifat bangga, angkuh, sombong, rasa besar diri ni kena buang, sebab natijah dia akan tolak kebenaran yang datang. Sebagaimana contoh, Masya Allah, tabarakallah, baru ni jumpa dengan siapa saya tak ingat, orang ni sini lah juga, taman ni ataupun depan-depan sikit. Bila seorang anak muda masuk semayang sekali masbuk, masbuk, jadi dia terus masbuk, dia angkat takbir, terus dia ikut makmum. Anak muda duduk sebelah dia, tunggu sampai imam berdiri, sampai imam berdiri. Bila imam berdiri qiyam, baru dia takbir, masuk dalam sembahyang. Lepas bagi salam dan sebagainya, pakcik ni, haji ni kata, nak cakap sikit boleh? Ada kata boleh haji. Cik nak cakap apa? Macam ni, tadi ni kita masbuk sekali. Ya betul. Awak adik tak masuk takbir terus tadi, walaupun tu imam sedang sujud. Apa salahnya adik angkat takbir dan sujud? Bila kita masuk dalam sembahyang, itu ibadah, dan setiap kita buat, kita sujud, kita tasbih di dalamnya dan sebagainya, itu adalah ibadah, pahala. Sebab apa? Tunggu. Sedangkan anjuran di dalam fiqh mazhab kita dianjurkan supaya jangan tunggu imam diri qiyam terus ikut, walaupun qiyam tu tak menjadi masalah, tetapi tak salah dan lebih baik, afdalnya kita ikut imam ketika tu, walaupun tak dapat rakaat, kan? Jadi anak muda tu biasa, terima kasih Pak Haji, saya dapat ilmu baru hari ni, terima kasih atas teguran. Haji tegur saya, alhamdulillah, terima kasih, saya dapat ilmu baru. Jadi lepas pada itu, kalau Allah Ta'ala rezekikan ilmu itu, ilmu yang berkat, setiap kali mana dia masbuk, dia akan ikut terus.
Tapi kalau orang tu ada sifat bangga diri, angkuh sombong, dia tanya, hang siapa? Haji mengaji universiti mana? Menadah kitab tu turun mana? Sebut kat saya satu kitab dalam mazhab Syafi'i. Kawan balik Azhar, kan? Kawan balik Jordan ke apa ke, berhaji sebut kat saya, tengok satu kitab mazhab fiqh Syafi'i yang haji mengaji. Jahanam haji tu. Haji tu duk main dengar Tok Toro cakap dalam masjid macam kita lah. Dengar, faham. Okey. Kan? Dan beramal. Dia tanya muka surat kitab pula jilid berapa lagi. Dia jawab apa? Lagi masalah. Tapi ilmu tu ada. Kan? Sebab apa? Sebab rasa dia rasa dia ada something dekat dia. Jadi perasaan tu salah. Sifat itu salah dan kita kena tolak. Masya-Allah. Sebab tu tuan-tuan puan-puan kasih rahmat. Ni orang duk balik haji, balik habis dak lagi tahu. Habis lerut noh. Flight habis lerut. Sebab kawan saya sampai hari apa ni tu, dia P3 penerbangan terakhir. Dia balik minggu lepas, balik habis lerut. Ni orang balik haji tu, nak tegur orang baru balik haji lagi payah. Lagi payah, dia duduk kemah balik lagi. Tuan-tuan perempuan kasih rahmati Allah Ta'ala, walaupun kita menjadi jemputan Ar-Rahman menunaikan ibadah haji, yang mana jemputan itu bukan semua orang dapat, insya-Allah. Tetapi tak semua orang yang mengerjakan ibadah haji ini mendapat umrah mabrur atau hajjud mabrur, haji mabrur. Bukan semua orang buat umrah dapat umrah makbulah. Tak semua. Kalau semua kezaliman Malaysia, tungin lama lah. Ramai jemaah Malaysia, antara jemaah yang paling ramai buat haji. Kalau dapat haji mabrur, kezaliman Malaysia tak ada. Tungin habis lah. Tungin habis. Tapi balik kosong. Sebab itu tuan-tuan perempuan kasih rahmat, itu pun dikatakan ujian. Kita nak tegur haji tu sudah. Orang kata, Tok Imam kata sah sufufakum rahimakumullah, samakan sah, rapatkan sah. Dia duk ikut dia. Kan, pakai jubah baru, dufah, sorban merah, fahid. Kan, minyak atar, insya-Allah tabarakallah. Tarik haji masuk dalam sah. Budak ni. Payah apa? Sebab syaitan, iblis sentiasa akan kacau kita. Dia takkan bagi peluang. Baik, oleh kerana adanya sifat ini menyebabkan mereka menolak kebenaran yang dibawakan, maka selayaknya lah mereka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an bima jitu bihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah nafsunya mengikut dengan apa yang telah aku bawakan, apa yang Nabi tunjuk, yang kita boleh ikut. Itulah sehingga nafsu kita ni mengikut kehendak syariat, maksudnya apa yang dibawa oleh dia, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis, apa yang ditafsirkan oleh para ulama salafus salih, salaf ataupun khalaf. Jadi tuan-tuan perempuan dikasih rahmati oleh Allah Ta'ala, katanya lagi, ini bermakna kesempurnaan iman akan diperolehi apabila kita menerima dan mengikut kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ada juga orang golongan ahli zikir ni, dia kata al-awliya warasatul anbiya. Payah juga. Wali ni pewaris Rasul, bukannya ulama. Itu bukan hadis. Hadis al-ulama. Ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi kita kena perhatikan dua ulama ini. Ulama su' dengan ulama muttaqi. Ulama jahat dengan ulama yang bertakwa. Walaupun titlenya Pak Guru, Tuan Syekh, alim ulama, dia takkan terlepas
ujian. Dia akan diuji dengan ilmunya yang ada. Jadi tuan-tuan perempuan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sifat sombong, tinggi diri, angkuh dan sebagainya ni merupakan sifat iblis yang menyebabkan dia tendang keluar daripada syurga. Satu tempat nikmat ditendang keluar daripada syurga dan dilaknat sampai hari kiamat. Iblis. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Sad, bila Allah Ta'ala arahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, kata yang tak sujud ialah iblis. Illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Sebab apa? Iblis tu uru kepada malaikat. Dia ada rasa baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik, aku lebih mulia. Aku dicipta pada api, Adam dicipta pada tanah. Tanah tempat orang pijak. Dia rasa dia tu hebat dah kali, tendang keluar daripada syurga. Masya-Allah. Dan dia rela. Bila sifat angkuh ni tuan-tuan perempuan kasih rahmati Allah Ta'ala, dia sudah merasa nikmat dalam syurga, dia ditendang keluar dan dilaknat oleh Allah, dan dia rela. Manusia bila tahap angkuh sombong dia itu tinggi, menguasai diri, dia rela walaupun dia dihina. Khianat, dia tahu akibat khianat dia tahu, dia akan buat. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada sifat tinggi diri ini. Tuan-tuan perempuan dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, yang mana sifat ni, sifatnya dibawa oleh iblis ini, sifatnya diwarisi oleh iblis ini akan terkena kepada kita, cuma tak tahu bila berasa tu istighfar kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita terselamat, tak terus ikut iblis, setan. Sentiasa berada di landas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 23. Kata Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan takabur. Sebab sombong takabur ini sifat Allah. Sifat Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 23, Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada sifat sombong, pokok diri, tinggi diri dan sebagainya. Mana sifat-sifat mazmumah. Setakat tu saja dulu daripada saya untuk malam ni. Mudah-mudahan kita diberkati rahmati oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, jadi berkesempatan dengan misi dakwah saya pada bulan 8 bulan ni ke Pulau Bonggi, bersama dengan kawan-kawan. Satu ilmu, satu zikir saya nak sampai kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nak beramal sama-sama. Zikir ini diamalkan oleh sahabat yang bernama A'la Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. A'la Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan ingat betul-betul nama dia, boleh balik semak dalam kitab Kitab Sahabah ataupun dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Kathir. Masya-Allah, tabarakallah, sahabat yang jarang-jarang orang cerita tentangnya. A'la Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya, A'la Al-Hadrami dilantik oleh khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilantik menjadi panglima perang untuk menghadapi tentera Riddah. Tentera Riddah, kita faham, selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku orang keluar pada Islam beramai-ramai di kalangan bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab. Jadi A'la Al-Hadrami di antara panglimanya dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar. Tindakan seorang khalifah mengutamakan tentang akidah, fahaman akidah itu yang lebih utama, bukannya picek ikon ada berapa, betul mah ada berapa, tak mana aku boleh ambil, tak mana ni ada. Tidak. Itu asas. Jadi lawan lantik A'la Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu ke Bahrain, sebuah negara teluk, yang mana di sana daripada
spy yang sampaikan maklumat kepada khalifah 10,000 orang murtad, dan mereka tak nak kembali kepada Islam. Jadi lantik A'la Al-Hadrami bawa 1,000 orang lawan 10,000 orang. Kita kalau orang terima arahan macam tu, nak kata apa? 1,000 lawan 10 orang. Macam main bola, seorang lawan 11 orang. Mana boleh makan, mampu kan? Futsal badan kecil, badminton boleh main seorang sehingga menyulung, tambah nak perang angkat pedang. 1,000 lawan 10,000. Jadi kita ni tuan-tuan puan-puan kasih rahmati Allah, kita orang beriman, pergantungan kita pada Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Adapun alat kelengkapan perang dan sebagainya itu nak memudahkan, kita disuruh untuk merancang, tetapi perancangan Allah Ta'ala itu lebih hebat, lebih hebat. Beriman, faham dan terima arahan, sami'na wa ata'na, arahan yang diterima, taat wala pada Sayyidina Abu Bakar Amirul Mukminin, selagi mana Amirul Mukminin tak membawa Islam menyimpang jauh daripada landasan yang sebenar, tak lawan daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hijrah untuk mendirikan sebuah negara Islam, bukan nak buat negara Islam. Kita pun tengah buat tu pun orang tak mau. Hak Cina tak mau, tapi ya hak kita pun tak mau, lagi berat. Baik, jadi tuan-tuan, A'la Hadrami menyediakan 1,000 bala tentera bersama dengan 1,000 ekor unta untuk menuju ke Bahrain. Perjalanan jauh kena naik unta, tak boleh naik kuda, naik unta. Dalam tengah pertengahan jalan berhenti rehat dan sebagainya. Masya Allah tabarakallah, selepas beberapa hari perjalanan, dalam banyak-banyak RNR mereka tu berhenti bermalam sat, tidur sat, bangkit untuk solat subuh tu, tengok unta hilang. 1,000 ekor hilang, lari beramai-ramai berjemaah keluar. Kan, lari, tinggal tentera Islam. Para sahabat bangun tengok, habis. Macam mana ni? Macam mana? Senjata ada pada unta, makanan, minuman, perubatan, semua kelengkapan ada dekat badan unta. Tak tinggal awak turun sikit dah, tak ada. Jadi A'la ketika tu kata, tenang, kita sembahyang subuh dulu. Kita sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, wirid dan sebagainya, berlaku perbincangan di kalangan para sahabat, nak buat macam mana, kan? Nak buat macam mana? Nak patah balik, tak tahu sampai ke tak, nak pi lawan apa pun tak tahu macam mana. Sehingga kan sampai satu ketika para sahabat ni saling berwasiat sesama mereka, sesama pakat wasiat, kalau hang balik sampai Madinah balik macam ni, pakat wasiat. A'la Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu tengok saja perlakuan para sahabat radhiyallahu anhu, tengok nampak macam kau celawa kan, pakat lupa pada yang satu, lupa pada yang Esa Allah Ta'ala. A'la panggil semua duduk dalam saf macam mana kita sembahyang kan. Saya tahu semua bimbang, semua risau, semua memikirkan keadaan situasi kita, sama ada kita akan patah balik ataupun kita meneruskan perjalanan ataupun kita balik hidup ke mati, wallahu ta'ala a'lam. Tapi kita ada Allah Ta'ala, jangan lupa kita ni orang beriman, kita ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu masih ada, maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya. Jadi bila para sahabat duduk dalam saf, tenang, baik, sama-sama zikir dengan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Zikir ini dilantunkan oleh A'la Al-Hadrami dan tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Adakah kita nak kata sahabat A'la Al-Hadrami melakukan bid'ah dhalah? Tak semua bid'ah dhalah. Ni kan baru ni isu Khatib sambil menari, memanglah haram, memanglah haram, memang tak tenang, payah. Nak kata boleh tak boleh, payah. Kalau timur fitnah haram, jauh pada fitnah itu lebih baik. Menari payah kan? Itu satu dah. Lepas tu hak duk menari dalam istana tak haram, menara dalam istana dan sebagainya, pilah cerita. Tengok sultan nak kata apa.
Ajar nak kata habaq tak habis. Dia habaq tak habis. Habaq tu bagi habis. Menari belakang dalam TV apa semua. Dia ada autoriti untuk cakap lah. Tu siapa duk sentuh setel dia. Sentuh bagi habis. Menari menyanyi semua haram ni. Anugerah skrin nama ni haram. Cuba semua mufti cakap haram. Nak buat juga. Tak nak Islam. Lawan. Kamu ada autoriti dalam badan kerajaan. Cakap. Ya. Itu insya-Allah. Ujian. Baik. Zikirnya berbunyi, siapa-siapa tulis-tulis, nyata tempat tulis, ngapai terus. Insya-Allah. Zikirnya ringkas dan mudah sebab dia semua daripada Asmaul Husna. Baik, a'la duduk dan baca zikir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta. Itulah zikir dia. Saya akan ulang insya-Allah. Kesian sebab ada jemaah kita yang bawa pen bawa atas ini. InsyaAllah dapat, insyaAllah. Zikirnya Ya Arhamar Rahimin. Nak tulis Rumi boleh, Arab boleh. Zikirnya Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta, Ya Rabbana. Baik. Kali yang ketiga tuan-tuan ikut saya. Baik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta, Ya Rabbana. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ajaztukum, tuan-tuan kata qabilna. Baik. Cerita ini, zikir ini saya ambil ijazah daripada Fadil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man ambil daripada Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, dan Datuk Seri ambil daripada guru-gurunya masa di Madinah dan sebagainya. InsyaAllah. Baik. Jadi zikir ini ada sanad, ada sanad. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi zikir ini dilantunkan oleh A'la Al-Hadrami dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bermula daripada sebelum duha sampai waktu duha. Lepas pada waktu duha, matahari naik lagi tinggi macam kita pukul 10, diteruskan lagi zikirnya sampai hampir, kalau macam kita zuhur 1-4 minit dalam 12.30, hampir dengan zuhur. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, 1000 unta yang lari entah ke mana, patah balik mai ke kamp penempatan askar orang-orang Islam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan izin Allah Subhanahu. Jadi kita kena faham zikir tersebut tuan-tuan. Ya Arhamar Rahimin. Cari tafsir, cari penerangannya. Apa maksud Ya Arhamar Rahimin? Apa yang tuan-tuan faham? Saya faham, tuan-tuan faham tak tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim. Apa makna Ya Hakim? Barangkali kita boleh terjemah yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui dan sebagainya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad. Ya Samad. Apa makna Ya Samad? Kita duk baca ada Allahu Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Apa As-Samad? Apa sifat Allah Ta'ala As-Samad? Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram,
La ilaha illa anta ya Rabbana. Para sahabat baca dan mereka faham zikir bergantungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala datangkan 1000 unta yang lari. Dah sampai semua, kakak masuk, naik unta terus ke Bahrain. Bila sampai Bahrain, lawan dalam peperangan, tentera Islam menang. Namun ada sebahagian kecil tentera Riddah cuba melarikan diri, naik bot, naik sampan ke sebuah pulau yang berdekatan dengan Bahrain, sebab dia negara teluk kan. Para sahabat nyalikan hanya sampai ke persisiran pantai. Bila duduk sampai, pakat duduk tengok musuh lari dengan bot, dengan sampan, dengan kapal. Kita tanya kepada Allah, Panglima, Tuan Panglima, macam mana? Camp Commandant, macam mana? Nak ligan ke? Nak ligan, kita tak ada bot. Nak berenang, bukan cara. Lepas itu macam mana? Kita dah hampir bunuh, boleh dikatakan 90%, 10% saja yang lari. Biar dah balik lah, kita dah menang lah kan? Kita dah menang lah. Akhlak kata tak boleh. Kepala murtad tu ada dalam bot tu, kena ambil juga. Habis itu nak buat macam mana camp kamu? Tuan Komandan nak buat macam mana? Tuan Panglima nak buat macam mana? Nak berenang? Tuan Panglima berenang dulu, kami nak tengok. Kan? Mana boleh arah lah, ketua kena tunjuk orang berenang dulu lah. Akhlak kata tenang. Masya Allah, ni kita orang beriman kena pegang dengan Allah lebih tu. Yang samping-samping ni nak tolong kita, tapi Allah tu yang pertama. Akhlak kata semua turun daripada unta, berdiri menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah laut, berdiri dengan lutut. Kita zikir sama-sama ketika mana unta kita hilang. Semua duduk dalam saf. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim. Tuan-tuan boleh bayang suasana perang time tu, boleh bayang. Para sahabat melantunkan zikir tu, cuba tuan-tuan selami perasaan ketika tu, suasana ketika tu semua tawajuh kerana Allah Ta'ala, semua harap pada Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Ya Rabbana. Kita rasa macam lafaz biasa kan? Benarnya luar biasa. Kalau kita faham, dia adalah luar biasa. Baik, semua naik unta. Dah baca naik unta, A'la Al-Hadrami memulakan langkah unta. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, menampak di atas lautan, tak tenggelam dengan unta. Para sahabat dan ikut di belakang mengejar musuhnya menaiki bot. Waktu tu musuh tengok macam mana tuan. Gila tentera Islam jalan naik unta atas hayang. Oh, time tu dia kalah lah, berjaya tangkap. Tuan-tuan boleh bayang unta parking tepi bot. Tak tergambar. Ini karamah. Ini karamah Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba para sahabat. Tak mustahil. Tak mustahil. Bila Allah di atas, di depan, tak mustahil. Lagi tuan-tuan pergi try pula, sungai duduk dekat ni, jangan. Tak boleh form tenggelam, bunuh diri orang pergi dengan buat agak gila. Jadi tuan-tuan, bila balik ke kota Madinah, diceritakan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar tak mahu, sebab yang dibaca itu adalah Asma'ul Husna, falillahil Asma'ul Husna fad'u biha. Bagi Allah Ta'ala tu ada nama-nama yang cantik, nama-nama yang baik, berdoa dengannya. Bukan baca saja, perantaraan kita dengan Allah. Hebat karamah. Hebat. Jadi kata Datuk Tuan Bahin Rahman, boleh baca bila-bila masa yang kita lapang, boleh dijadikan amalan zikir bila-bila masa kita lapang. Tak ditentukan masa dan juga ketika dan juga bilangan. Ikut tuan-tuan lah, ikut kehendak masing-masing lah, kan? Ikut tuntutan kita. Kita tahu di samping amalan zikir-zikir yang lain, kita tambah sikit satu. Ataupun nak tak mau bagi lupa, kita baca dalam doa.
kita buat dia sebagai orang kata apa, bunga dalam doa. Kita tambah ya, kita doa kata ya Arhamar Rahimin ya Mutakabbir, ya Jabbar. Jadi salah satunya zikir ni bermula dengan ya Arhamar Rahimin sampailah la ilaha illa anta ya Rabbana, kemudian kita berdoa supaya kita tak lupa bila kita berhajat sesuatu, kita boleh baca. Kita berhajat sebagaimana solat selawat tafrijiyah yang tuan-tuan perempuan sudah ada kan, selawat tafrijiyah nak keluar daripada kesusahan dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjumpaan kita pada malam ini. Itulah sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat beramal sama-sama, dan tak lain dan tidak bukan kita hidup di atas muka dunia ini tuan-tuan puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, tak lari daripada 3 benda. Yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita cuba menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.